ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقدار العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, pertama sekali mari kita rafa'kan kesyukuran. Alhamdulillah dapat kita duduk dalam majlis ilmu menyambung bacaan kitab Idaman Penuntut dalam bab syarat-syarat sah sembahyang. Syarat-syarat sah sembahyang. Kalau Rumi itu 22 muka surat. Kalau Jawi itu 48. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Syarat-syarat sah sembahyang nombor 34, yang ke-34. Untuk mengesahkan sembahyang selain daripada Islam dan berakal, sebelum masuk mengerjakan sembahyang disyaratkan lebih dahulu ada 6 perkara. InsyaAllah pada malam ni kita akan bincang berkaitan dengan syarat sah sembahyang. Perlu diingatkan lagi, kadang-kadang kita selalu menyebut berkaitan dengan syarat wajib sembahyang, syarat sah sembahyang. Bila ditanya apakah yang dimaksudkan dengan syarat wajib sembahyang, apakah yang dimaksudkan dengan syarat sah sembahyang, soalannya simple, senang aja. Tapi ramai orang gagal untuk jawab. Bila sebut apakah syarat wajib sembahyang, dia akan sebut Islam, baligh, berakal, suci haid dan nifas. Apakah ada syarat sah sembahyang? Syarat sah sembahyang tu ada wuduk, tidak berhadap besar, suci daripada najis, masuk waktu, menghadap kiblat dan sebagainya. Sedangkan yang nak dimaksudkan adalah apakah yang dimaksudkan dengan syarat wajib sembahyang dan apakah yang dimaksudkan dengan syarat sah sembahyang, bukan apakah dia syarat wajib sembahyang. Apakah dia syarat wajib sembahyang, tengok kitab, baca, betul lah tu. Tapi apakah yang dimaksudkan dengan syarat wajib sembahyang dan apakah yang dimaksudkan dengan syarat sah sembahyang? Kadang-kadang jika kita tak faham berkaitan dengan maksudnya, kita akan tersalah letak hukum. Sebenarnya dia mudah aja. Syarat wajib sembahyang adalah ada perkara tu wajib sembahyang. Syarat sah sembahyang adalah ada perkara tu sah sembahyang. Senang aja. Jadi apabila seseorang itu tidak ada syarat sah sembahyang, tak cukup syarat sah sembahyang, tapi cukup syarat wajib sembahyang, kena sembahyang. Nampak? Bunyi macam simple aja. Syarat wajib sembahyang adalah jika ada syarat tu wajiblah sembahyang. Syarat sah sembahyang adalah jika ada syarat-syarat tu, cukup syarat-syarat tu, sah sembahyang. Jika tak cukup syarat, tak sah sembahyang. Jika tak cukup syarat wajib, tak wajib sembahyang. Kan? Okey, jika ada syarat wajib, cukup syarat wajib tapi tak cukup syarat sah. Kenapa tak cukup? Atas sebab-sebab tertentu. Adakah wajib sembahyang? Wajib lah, sebab ada syarat wajib. Tu simple je. Jadi apabila tidak cukup syarat sah sembahyang, apa dia syarat sah sembahyang? Kita ambil contoh menghadap kiblat. Menghadap kiblat adalah syarat sah sembahyang. Maknanya dia tak ada syarat sah sembahyang, dia tak tahu kiblat. Dia tak tahu kiblat. Dalam keadaan dia ada syarat wajib sembahyang. Apa syarat wajib sembahyang? Islam, akil, baligh, suci haid dan nifas. Syarat wajib sembahyang. Ada syarat wajib. Syarat sah ada tapi tak cukup. Ada satu yang problem, iaitu dalam masalah menghadap kiblat. Dia tak tahu kiblat tu kat mana. Jadi tak cukuplah syarat sah sembahyang. Bila tak cukup syarat sah, tak sahlah sembahyang. Kan? Tapi ada syarat wajib sembahyang. Wajib sembahyang juga tak? Dia wajib sembahyang juga walaupun dia tak tahu kiblat dekat mana. Itu maksudnya. Ataupun dia suci daripada hadas kecil. Dia tidak suci daripada hadas kecil. Dia berhadas kecil. Dia tak boleh nak ambil wuduk.
Kenapa tak boleh? Air tak ada. Kenapa tak boleh? Kena ikat. Tak kisahlah, buatlah masalah apa pun. Dalam keadaan ni dia tak ada wuduk, maka dia tak cukup salah satu daripada syarat sah sembahyang. Tapi dia cukup syarat wajib, iaitu Islam, akil, balik, suci, haid dan nifas. Wajib sembahyang. Wajib sembahyang walaupun tak ada wuduk, walaupun tak ada air sembahyang. Sebab ada orang faham dengan tak ada air sembahyang, sebab-sebab tertentu tak boleh ambil air sembahyang, tak wajib sembahyang lah. Kalau sembahyang pun tak sah, dia kata, maka dia tak sembahyang daripada awal. Hukumnya haram, berdosa. Sebab nak tahu wajib sembahyang ataupun tidak, tengok syarat wajib. Nak tahu sah ataupun tidak, tengok syarat sah. Jika syarat sah tu tak cukup sekalipun atas sebab-sebab tertentu, ada syarat wajib, tetap wajib. Itulah istilahnya syarat wajib dan syarat sah. Jika kadang-kadang kita sebut sedap, syarat wajib tu, syarat sah tu. Tapi bila tanya syarat sah tu apa, tak boleh nak sebut. Syarat sah tu apa? Senang je, syarat sah tu ada perkara semua tu sah, sebab tu namanya syarat sah. Jadi istilahnya sembahyang yang dilakukan dalam keadaan tidak cukup syarat sah sebab darurat lah, sebab tertentu, maka sembahyang dia tidak cukup syarat sah, tapi ada syarat wajib, maka dia sembahyang juga kerana wajib sembahyang kan. Istilahnya namanya solat hormat waktu. Itu istilah dia. Solat hormat waktu. Solat hormat waktu adalah solat yang tak cukup syarat sah, tapi ada cukup syarat wajib. Wajib juga sembahyang, tapi tak boleh nak sah kerana tak cukup syarat sah. Adalah sebab-sebab tertentu. Wajib juga sembahyang. Wajib juga. Cuma tak sah. Kalau tak sah, kenapa kena sembahyang juga? Sebab ada syarat wajib. Tak sah juga pun, tapi syarat wajib. Untuk wajib sembahyang, tengok syarat wajib, bukan tengok syarat sah. Habis tu baik tak payah sembahyang, tak boleh. Cukup syarat wajib. Islam, akil, balik, suci, haid dan nifas. Orang lelaki ada 3 je, Islam, akil, balik. Islam ke dah kafir dah? Tak, Islam lagi. Akil ke dah hilang akal? Ada akal lagi. Balik, lama dah balik. Cukup syarat. Bila cukup syarat, wajiblah sembahyang. Habis macam mana nak ambil wuduk? Macam mana nak mandi wajib? Sebab tak ada air. Contohlah, tak ada air. Macam mana nak ambil wuduk? Sebab terikat. Ada orang ikat lah. Dekat kursi ke ada orang ikat ke apa ke. Macam mana nak sembahyang ni? Tetap wajib sembahyang. Tetap wajib sembahyang. Kerana apa? Kerana apa nama ni, berlaku. Saya baru selesai daurah di UIA Gambang kat sini 2 hari. Bila ditanya beberapa soalan, mereka menjawab jawapan yang tidak tepat. Antaranya, jika keringnya haid pada waktu, kita katalah pukul 2 petang, ni kena ajar isteri ni. Kena ajar isteri bab ni. Kalau tidak, tak tahulah. 2 petang dalam keadaan sedang bekerja, wajib tak solat zuhur? Habis sekarang ni kat pejabat ni, lepas makan dah akan rehat sejam kan, masuk balik pukul 2, mana boleh keluar dah. Satu lagi nak kena mandi. Nak mandi macam mana? Lepas tu pula masuk asar. Asar tu dia kata ujung-ujung tu dalam pukul 6 tu balik cepat-cepat, mandi, sembahyang asar. Soalannya, zuhur tadi kenapa tak sembahyang? Sebab tak mandi lagi, dia kata. Sebab tak mandi lagi lah, sebab tu tak sembahyang. Sekejap. Maknanya bila tak mandi dia berhada besar. Bila dia berhada besar, tak cukup syarat sah sembahyang. Syarat wajib tetap ada. Kat situ lah. Habis tu berdosa lah. Dosa. Habis tu nak buat macam mana? Mana tahu. Mandi. Takkan nak mandi dekat toilet, dekat bowl tu kata. Mana tahu, mandi tetap kena mandi. Mandi. Ramai orang perempuan salah faham dalam masalah tu. Dia kata selagi tak mandi wajib, selagi tak mandi haid dia kering, selagi tak mandi, selagi tu tak wajib sembahyang. Seronok macam tu. Tak payahlah mandi. Lepas kering tu 3, 4, 5 hari, tak payah sembahyang 3, 4, 5 hari. Tak. Tak. Syarat wajib sembahyang adalah suci daripada haid dan nifas. Syarat sah sembahyang, syarat wajib sembahyang suci daripada haid dan nifas. Itu syarat wajib. Maknanya jika dia ada haid, tak wajib sembahyang. Sebab tu tak kena qada. Tapi jika dah tak ada haid dan nifas, cuma belum mandi, maknanya berhadap besar. Berhadap besar tidak menggugurkan kewajipan sembahyang. Habis kenalah sembahyang. Macam mana nak sembahyang? Nak kena sembahyang lah juga. Kena carilah, usahalah. Bawa siap-siap ke? Bawa apa nama ni?
Bawa towel siap-siap ke apa semua. Kena usaha. Habis tu kalau bos tak bagi, tak tahu lah macam mana. Pandai-pandai ya. Wajib, tetap wajib sembahyang. Takut kita terleka dengan perkara tu. Itu maksud syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib adalah cukup perkara tu wajib. Jadi orang gila wajib sembahyang. Tak wajib sembahyang sebab apa? Kita kata sebab dia gila kan? Salah jawapan tu. Bolehlah terima, tapi tak tepat lah 80% markah. Orang gila tak wajib sembahyang sebab tak ada syarat wajib. Budak kecil, budak yang belum balik, umur 6 tahun, wajib sembahyang? Tak wajib. Kita kata sebab budak kecil. Jawapan tu pun 80% je, bukan 100. Jawapan yang tepat adalah tak cukup syarat wajib. Apa dia syarat wajib? Syarat wajibnya balik. Budak tu tak balik lagi, kerana itu tak wajib. Itu syarat wajib yang kita dah bahas lah sebelum ni, bulan lepas. Masuk syarat sah. Yang pertama disebut kat sini, suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Bahasa lain, untuk sah semayang mesti ada wuduk, dan mesti kalau berhadas besar tu mesti dah mandi hadas besar. Suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Jika berhadas kecil dan berhadas ataupun berhadas besar, maka sembahyangnya tidak sah. Sembahyang tak sah. Sembahyang tak sah. Dalam masalah suci daripada hadas kecil dan besar, iaitu wuduk dan mandi wajib, dibahaskan pada tiap-tiap malam minggu pertama selama saya duduk sini, 3-4 hari semalam. Malam ni pukul 10.30 lebih kurang, pukul 10 sehingga pukul 11 lebih 12 lebih kurang tu lah. Bahas berkaitan dengan hadas kecil dan hadas besar. Nak ambil wuduk macam mana? Apa perkara yang diwajibkan? Apa perkara yang disunatkan? Macam mana cara untuk niat? Macam mana cara untuk membasuh tangan? Apakah dia muka? Apakah dia kaki? Boleh tak ambil wuduk tak basuh kaki? Ada keadaan tertib, boleh tak tertib? Wajib tak mualat? Itu berkaitan dengan hadas kecil. Apa perkara yang membatalkan wuduk dan sebagainya, semua dibahaskan malam 10.30 lah, 10.30 sampai pukul 11.30 12 tiap malam. Jadi oleh kerana itu tak panjang lah, tak perlu dipanjang lah. Siapa nak datang malam ni ya. Bukan malam ni, daripada semalam, malam ni, malam esok. Selagi saya lama ada di sini lah, hari Khamis, Jumaat, Sabtu, 3 hari. Kadang-kadang hari Rabu lagi, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Minggu pertama 10.30 datang. Kalau nak bincang berkaitan dengan hadas kecil, hadas besar, istinja dan sebagainya, perbahasan orang dewasa. Jangan fikir perbahasan darjah 3, darjah 2, darjah 1 tu basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, kaki, dah wuduk. Yang itu tak sampai seminit habis belajar. Itu untuk budak umur darjah 1, umur 7 tahun. Ini untuk perbahasan umur 50 tahun. Jadi bahasa tak macam tu. Cerita pasal niat pun 4-5 jam tak habis-habis lagi. Cerita pasal basuh muka pun 4-5 jam tak habis lagi. Basuh muka pun 4-5 jam. Iyalah, macam mana tu? Kena datang malam baru tahu apa benda. Dia bahas. Satu, selesai. Yang kedua, maksudnya syarat sah sembahyang yang kedua, iaitu suci daripada najis yang tiada dimaafkan pada badan, pakaian dan tempat sembahyang. Itu yang kedua. Yang ini juga bahasnya amat panjang. Bahasnya amat panjang. Untuk komplit memakan masa 50 jam. Najis. Kerana apa saya sebut yang tu? Baru selesai daurah di Masjid Shah Alam, masjid negeri tu kan, Masjid Shah Alam. Rakamannya ada dalam YouTube, boleh cari. 50 jam membicarakan berkaitan dengan najis. Komplit. Najis yang dimaafkan, yang tidak dimaafkan, komplit set. Jadi secara ringkas je lah. Kalau 50 jam, berapa tahun tu? Bab najis saja. Najis yang mana? Dimaafkan dan najis yang tidak dimaafkan. Bukan najis mughallazah, mutawassitah. Itu yang najis satu. Ini perbahasan orang dewasa. Kefahaman yang lebih. Jadi syarat yang kedua adalah suci daripada najis yang tiada dimaafkan pada badan, pakaian, tempat sembahyang. Suci daripada najis yang tiada dimaafkan. Bila kita tengok suci daripada najis yang tiada dimaafkan, maknanya adalah najis yang dimaafkan. Boleh tak? Betul lah kan? Sebut ni senang je, simple je. Tapi ulama bahasa dia walaupun macam tu, tapi jauh boleh pergi. Yang kedua, suci daripada najis yang tiada dimaafkan. Suci daripada najis yang tiada dimaafkan. Maknanya adalah najis yang dimaafkan. Jika ada najis, tapi najis tu dimaafkan pada pada badan, pada pakaian, pada tempat solat, ketika sembahyang, sah walaupun ada najis.
Habis yang tak sah tu, yang tak sah ada najis yang tidak dimaafkan. Jadi kena tahulah mana dia najis yang dimaafkan, mana najis yang tak dimaafkan. Itu perbahasan tu panjang tu. Panjang sangat, 50 jam. Contoh secara ringkas. Ada najis yang dimaafkan pada sembahyang tapi tak dimaafkan pada air. Kita faham, jika najis itu dimaafkan ketika sembahyang dia ada, sah sembahyang. Mana dimaafkanlah, mungkin sikit sangat dimaafkan. Jika najis tu terkena air, ianya tidak dimaafkan. Dengan maksud air tu jadi mutanajis. Ada najis yang tidak dimaafkan pada sembahyang dengan maksud kena pada badan pakaian tak sah sembahyang, tapi dimaafkan pada makan. Makan boleh najis tu. Ada keadaan najis yang tidak dimaafkan pada makan. Makan haram kalau makan najis tu, tapi kena ada kat badan, sah sembahyang. Boleh tak? Perbahasan agak panjang, saya cuba seringkas yang mungkin lah. Dan kalau kita tengok pada kitab kita ni, sekali senang, suci daripada najis yang tiada dimaafkan pada badan, pakaian, tempat. Antaranya, saya bagi contoh. Nyamuk ada ketika kita sembahyang. Bila kita tepuk nyamuk tu, pop, kan? Nyamuk akan keluar darah. Soalan yang pertama, darah tu darah siapa? Darah kita, kita kata darah kita lah kan. Sebab dia perut kosong, datang, freng, kita rasa gatal, kita tengok, ish, ada nyamuk kat sini tengah semayang ni. Kita tepuk ke, kita buat macam tu ke, maksudnya kita lalukan tangan ke, tak kisahlah. Bila kita buat macam tu, matilah dia, keluarlah darah dalam perut dia. Soalan tu darah apa? Darah siapa? Darah kita lah kita kata kan. Darah kita, setuju tak dengan dia? Tak, itu adalah darah nyamuk. Ya, dia isap darah kita, masuk dalam perut tu dia punya. Ya, memang macam tu. Itu adalah darah nyamuk. Okey. Darah nyamuk tapi perut nyamuk besar mana sangat. Jadi adalah sikit dekat kita punya ni. Okey. Jadi darah tu najis tak? Darah najis. Darah najis. Patut bila mati adalah nyamuk. Nyamuk tu matilah. Dia panggil bangkai nyamuk lah, kita panggil. Bangkai nyamuk. Bangkai nyamuk tu najis tak? Macam simple aja. Takkan bangkai nyamuk minta tahu najis ke tak najis? Bangkai nyamuk. Kalau nyamuk hidup, okey, nyamuk hidup. Najis tak? Tak, confident lah jawab yang tu. Tak, sebab apa? Kalau najis, masalah dia duduk atas ni, habis najis lah, tangan aku kena basuh. Kita tahu kita tak kena basuh. Maknanya najis nyamuk yang hidup dia bukan najis lah. Bila dia mati, dia bangkai. Bangkai hukumnya najis. Okey. Jadi ada dua najis lah kat situ. Pertama, bangkai yang istilahnya najis juga. Yang kedua, darah nyamuk istilahnya najis juga. Dua-dua najis. Dua-dua ni hukumnya berbeza. Dua-duanya hukum berbeza. Yang pertama, darah nyamuk tu, asalnya darah kita jadi darah nyamuk tu. Yang satu lagi, mana tahu darah kita? Entah risau orang lain punya. Sajalah. Okey. Darah tu adalah najis. Darah tu bila kita tepuk nyamuk jatuh. Nyamuk jatuh. Darah tu tak jatuh lah, darah tu ada. Ada kat sini. Kadar dia tak besar 5 sen. Kurang dia punya darah tu kurang daripada 5 sen. Okey. Darah ada. Jatuhnya nyamuk, bangkai nyamuk. Selesai. Boleh teruskan sembahyang ke batal sembahyang? Sebab ada najis. Teruskan sembahyang ke macam mana? Ada najis ni, ada najis. Teruskan sembahyang. Kerana darah tu sedikit dia dimaafkan bagi sembahyang. Dia dimaafkan bagi sembahyang. Okey. Boleh tak lepas sembahyang kita ambil lidah? Kan dia dimaafkan. Darah yang dimaafkan. Sembahyang tidak batal. Teruskan sembahyang. Kita ambil, oh lama aku nak jadi Dracula. Makan Dracula. Makan darah. Dia pun jilat darah tu. Apa hukumnya? Nak tahu hukum? Haram ke? Harus ke? Boleh? Haram. Haram lah najis. Najis pun sah sembahyang ke? Kalau ada tai ayam atas ni, tai cicak, ada tai juga, najis juga dekat badannya. Okey. Batal sembahyang, batal sembahyang. Tai cicak, ada tai ayam dekat badan, batal sembahyang. Ada najis tu. Ada tai burung kita sembahyang, burung berak jatuh atas kita. Sembahyang, batal sembahyang.
Tapi sekarang ni, darah itu juga najis. Kenapa tak batal? Kerana sikit dia dimaafkan. Tapi dia dimaafkan bagi sembahyang. Tak boleh makan, tak boleh jilat. Maksud tu rasanya. Nampak tak? Dia dimaafkan bagi sembahyang, tak dimaafkan bagi makan. Okey, dia pun kenalah, dia punya baju tu kenalah darah tadi sikit. Adalah nampak sikit dekat sini. Tak ada masalah, sah sembahyangnya. Jangan batalkan. Jika solat itu solat fardu, haram batalkan. Aku nak batalkan dah, berdosa hukumnya batal. Kerana darah tu dimaafkan. Bagi sembahyang. Dia pun pergi dekat kolah, dia ambil gayung, pop, letak. Nak basuh ni. Dia pun ambil, ada sikit kat sini, ada sikit kat sini. Ni biar dulu ambil ni. Yang kena darah sikit, dia pun masuk dalam gayung, dalam cetong. Ambil masuk. Semua air dalam tu muntah najis. Dan najis yang ada, yang darah tadi, yang kata boleh semayang tadi, jadi makin besar. Kerana dia merebaklah kena air. Dia semayang tak sah dah. Kerana dia dimaafkan bagi semayang, dia tak dimaafkan bagi air. Bila maksudnya kena air, dia akan merebak. Dan semua air dalam gayung tu muntah najis. Kerana kurang 2 kullah. 2 kolah lagi tu lagi, kurang 2 kolah. Muntah najis. Lepas tu dia pun ambil pula tangan dia yang ini, yang elok-elok, yang tak ada masalah, dia celup sikit dalam gayung yang telah dia celup darah yang sikit tu. Habis muntah najis tangan ni. Muntah najis maksudnya apa? Dia kena basuh lain. Tadi darah yang sama. Boleh je semayang. Dia dimaafkan bagi semayang, dia tidak dimaafkan bagi air dan bagi makan. Bagi makan lah, tak dimaafkan. Teruskan lagi. Dia punya bangkai tu pula. Bangkai tadi tu jatuh, bangkai nyamuk tadi. Ada keadaan bangkai nyamuk tu melekat. Sebab ada darah tu dia melekat. Dan dia pula buat tak tahu je. Adakah sah semayang? Tak sah semayang dia. Batal. Yang tadi sah kerana bangkai tu jatuh, tak melekat. Jadi bangkai, dia tidak dimaafkan bagi semayang. Bangkai nyamuk tidak dimaafkan bagi semayang. Darah dimaafkan bagi semayang. Bangkai nyamuk tidak dimaafkan bagi semayang. Bangkai nyamuk tu, maknanya jika tak jatuh, batal semayang. Ataupun dia tak buang ke? Kalau dia boleh buang, dia buang. Macam mana lah kan? Buat jatuh, sah semayang dia. Darah tu dimaafkan. Nyamuk tidak dimaafkan. Bangkai nyamuk, bukan nyamuk, bangkai nyamuk tidak dimaafkan. Kalau ada dekat situ, dalam kadar masa yang agak lama, mungkin kita boleh kata 3-4 saat, ada, batal semayang. Kerana ada najis yang tidak dimaafkan. Habis darah tadi, ianya dimaafkan. Tengok balik tu. Suci daripada najis yang tiada dimaafkan. Apa dia? Bangkai nyamuk. Bangkai nyamuk tu pula tak dimaafkan bagi semayang. Dia boleh tak makan? Tak boleh makan. Kerana itulah, jika bangkai nyamuk ada dalam poket, tak sah semayang. Bangkai semut ada dalam poket, tak sah semayang. Sayap kelekatu dalam kitab Sabilal, dia bagi contoh, Sabilal Muhtadin, kelekatu punya sayap masuk dalam poket, sembahyang tak sah. Kerana ada bangkai. Walaupun sayap kelekatu. Kalau tahu, kalau tak tahu, benda tak tahu, taklah berdosa. Benda tak tahu kan? Takkan kalau tak tahu macam mana? Tak payahlah cerita. Tak tahu babi pun boleh makan. Dah tak tahu. Cerita tak tahu, jangan cerita yang tak tahu. Cerita yang tahu ni. Jadi kita kena hati-hati. Kalau saya ingat masa saya kecil-kecil tu, tok-tok nenek-nenek kita, sebelum dia nak pakai jubah baju Melayu, tambah baju Melayu paling banyak poket 3. Dia akan terbalik kan, dia akan macam tu. Buat macam tu. Biar keluar, takut ada semut-semut yang masuk dalam tu. Okey, habis kat situ. Ada juga saya sebut tadi berkaitan dengan dimaafkan, tak dimaafkan bagi makan. Tak dimaafkan bagi makan. Apa benda ni najis nak makan? Mesti terfikir kan? Dia dimaafkan bagi semayang, darah tadi, tapi tak dimaafkan bagi makan. Ambil darah tu haram. Malah jilat hukumnya haram sebab najis. Semayang sah. Apa benda nak makan najis? Ya, boleh kata tiap-tiap hari semua makan najis. Buktinya najis, buktinya kita makan apa, ayam, lembu lah, senang, lembu. Makan lembu. Selalu makan lembu. Okey. Bila beli lembu 1 kilo 2 kilo, orang rumah masak, dia potong. Keluar darah. Kemudian dia basuh. Masa basuh tu perah daging. Daging lembu perah tawar lah. Jadi hampas. Tak perah. Lebih kurang je, tekan-tekan agak-agak je. Okey. Lain lah perah. Basuh lagi, perah. Kalau macam tu makan hampas. Lepas tu lebih kurang.
Potong. Basuh lebih kurang. Panaskan periuk, bubur dalam tu santan apa semualah, nak buat kari atau sup, nak buat bubur sup bunjut, sup apa semua tak. Okey. Basuh daging tadi. Okey. Ambil, pegang macam tu, duduk menitik ni. Okey. Pop masuk kan. Berhenti kejap. Stop kejap. Jangan masuk. Undur. Ambil tu, cuba perah. Ada tak darah? Ada. Boleh tak bubuh juga, bila panas tu akan panas, dia akan tolak lagi darah tu untuk keluar lagi lah, sebab panas. Keluar dah bercampur dengan kari apa semua. Campur. Boleh tak makan? Kena jawab boleh lah, sebab dah makan banyak. Hukum nombor 2. Sekarang kena cakap boleh dulu. Sebab dah makan berapa banyak, kau cakap tak boleh, macam mana selama ni buat? Boleh makan. Maknanya makan dimaafkan lah. Dimaafkan. Okey. Jadi adalah kuantiti darah yang masuk ke dalam sup, masuk ke dalam kari, masuk ke dalam masakan tadi. Adalah kuantitinya. Mungkin kalau kita perah betul-betul, mungkin boleh kita kata setengah cawan. 1 cawan ataupun setengah cawan darah yang dah cair, dah bercampur dengan air. Lebih kurang. Ada tak dalam tu? Oh, sedap makan. Yang tu yang buat sedap tu. Okey. Kalau kita perah kalau kita ambil kuantiti darah yang ada, kalau kita perah sungguh-sungguh, keluarlah dalam setengah cawan ataupun 1 cawan darah yang dah cair sikitlah, dah bercampur dengan air. Betul? Okey. Macam mana kalau kita buat macam ni? Kita ambil daging yang nak letak tadi, kita break kejap. Break kejap. Pergi ke tepi, perah, bubuh dalam cawan dulu. Bubuh dalam cawan dulu. Lepas tu, perah dah kering semua, baru bubuh daging tu. Okey. Kemudian ambil cawan tadi yang ada darah cair tadi, baru tuang. Sama tak dari segi makan darah? Sama je. Kuantitinya sama. Boleh tak makan? Boleh. Tak boleh lah pula. Padahal bukan darah yang lain, darah yang sama. Tak boleh pula. Okey. Jangan tuang. Ambil tu, minum. Gok. Darah tu. Haram ke tak? Haram. Sedangkan kalau tak perah, bubuh kuantiti yang sama ada dalam sup tu, dalam kari tu. Kenapa pula boleh makan? Maka keluarlah satu hukum, dia dimaafkan bagi makan kerana memang tak boleh nak buat apa. Darah memang duduk dalam daging. Darah tu tempatnya dalam daging. Tak nak terpaksa. Jadi dia masyaqqah, masalah, susah, maka dia dimaafkan bagi makan. Dengan syarat dia tidak asingkan dulu. Kalau tidak, susah, tak boleh makan daging kita. Selesai, dimaafkan bagi makan. Soalannya, adakah dia dimaafkan bagi sembahyang? Adakah dia dimaafkan bagi sembahyang? Maksudnya apa? Kuah mutanajis, Allah, bunyi macam pelik lah sikit. Kuah mutanajis lah, kuah yang kena najis, yang dimaafkan bagi makan. Terkena baju, adakah bajunya sah sembahyang? Tak boleh bawa sembahyang. Sudah dah lah, lama ni tak tahu, tak peduli pun, nak mercik-mercik, nak makan. Dah lah. Dia tidak dimaafkan bagi sembahyang. Habis makan boleh? Ya, dia dimaafkan bagi makan. Tapi bagi sembahyang dengan maksud kuah yang bercampur dengan najis, bercampur dengan darah. Okey, kita ambil contoh lain. Air 1 baldi, bubuh sedikit darah. Sikit aja. 1 sudu tak, setengah sudu aja. 1 baldi. Jadi air tu tak berubah pun. Najis tak? Mutan najis tak? Ya, air mutan najis lah. Okey. Sebelum sembahyang kita celup dulu. Plup. Tangan. Celup. Kenapa? Buat masalah. Jangan buat masalah. Dia pergi, dia ambil darah, tak kisahlah darah apa, semua darah najis sama je. Tuang. Kacau dalam baldi. Baldi kurang 2 kolah, bersatu je. Jadi dia panggil air mutan najis. Jika dia celup tangan dia, 1 jari, dia pergi sembahyang. Sah tak sembahyang dia? Tak sah sembahyang dia. Tak sah sembahyang dia. Sama tak keadaannya dengan yang tadi, darah campur air. Ini darah campur kari. Sama je. Pop, terkena baju. Sama je bendanya. Dan apa dia kata? Sengaja tak sengaja? Sengaja. Maksud makan tu sengaja, pop, kena. Kira sengajalah. Maksudnya kena tukar ke? Kena tukar baju. Kena basuh. Kerana dia dimaafkan bagi makan. Bagi sembahyang dia tak dimaafkan. Soalan yang lebih dalam lagi. Tu saya sebut 50 jam bincang bab ni. Apa dia? Jika dia makan, mulut dia ada tak darah bercampur? Adalah. Sebab dia makan tu, mulut dia adalah. Kat mulut dia, dalam mulut. Okey. Dalam mulut tu, zahir ke batin? Apa yang sebut zahir batin ni? Kerana ketika sembahyang, najis yang tidak dimaafkan ni,
jika berada di zahir, maka tak sah sembahyang. Jika berada di batin, sah sembahyang. Sekarang kita makan, mulut mutanajis namanya, tapi tak batin, maksudnya sah sembahyang. Jika tidak koma sebelum sembahyang. Jika dia adalah zahir, tak sah sembahyang. Soalan dulu, dalam mulut zahir ke batin? Oh, bahas pula. Dalam masalah puasa, dalam mulut ni zahir batin? Ni, bukan mulut ni dalam ni. Dalam masalah puasa, zahir, bukan batin. Masalah puasa, sebab tu boleh rasa tak batal, sebab dia zahir. Ketika berwuduk, jika dia zahir, wajiblah basuh, sebab wuduk basuh zahir muka. Maknanya biasa kita tahu koma sunat kan. Kat situ lah, kona lah sikit. Bila koma tu sunat, maknanya batin lah. Itu bagi apa? Bagi wuduk dan bagi mandi wajib. Bagi semayang dia zahir batin. Bagi semayang dia zahir, maka wajib koma sebelum semayang. Kalau tidak, mazhab Syafi'i tak sah. Mazhab lain boleh kautim lagi. Mazhab Maliki okey lagi. Mazhab Syafi'i tak sah semayang dia, kerana di zahir badan dia ada najis yang tidak dimaafkan. Najis yang mana? Najis yang bercampur dengan kari, tetap juga tak dimaafkan. Boleh makan, dimaafkan bagi makan, tak dimaafkan bagi semayang. Kan dua kat dalam adalah zahir dalam masalah semayang. Dia adalah batin, dia adalah zahir dalam masalah semayang. Dia adalah zahir dalam masalah puasa. Dia adalah batin dalam masalah wuduk. Dia adalah batin dalam masalah mandi wajib. Maka tak semestinya dia batin semua, zahir tak semestinya. Itulah antara perbahasan najis sikit lah. Okey. Apakah yang dimasukkan dengan bangkai? Kita bawa kereta, langgar ayam, mati. Kita panggil bangkai kan? Tak boleh makan, bangkai. Bila bangkai najis lah? Boleh tak ambil ayam tu bawa semayang? Memang bunyi pelik. Ni masalah fiqh. Lepas ni kita tahulah dia punya kaitannya. Ambil ayam yang kita langgar tadi tu, langgar tadi, mati, tapi tak ada darah, tak keluar darah lah. Kalau keluar darah, masalah lain pula. Elok je ayam tu yang kita langgar tu, kita ambil, bawa dalam beg, kita sembahyang dengan beg tu sekali. Sah tak sembahyang kita? Tak sah, sebab ada bangkai. Kerana bangkai tu hukumnya najis. Selesai kan? Okey. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan bangkai? Binatang yang tidak disembelih, kan? Binatang yang tidak disembelih, maka dia bangkai. Apakah dia binatang? Ikan binatang tak? Dalam dunia dia ada 5 je. Pertama, malaikat. Yang kedua, jin. Yang ketiga, manusia. Yang keempat, haiwan, binatang. Yang kelima, tumbuh-tumbuhan. Yang keenam, kalau nak tambah, jamadat dia panggil. Jamadat ni macam batu, kayu yang tak hidup lah. Dia panggil jamadat. Batu tu, simen je, ekor ni semua jamadat dia panggil, istilahnya lah. Tapi kalau yang hidup, 5 je. Orang hutan termasuk dalam mana? Orang ke binatang? Masuk dalam binatang, walaupun kita panggil dia orang. Yang tu lah kan. Okey. Orang bunian? Sebut orang? Ya, itu kita je sebut. Okey. Sekarang ni haiwan atau binatang adalah yang ada atas bumi. Dalam laut, jin ke, malaikat ke, manusia ke, binatang. Jadi binatang, istilah bangkai adalah binatang yang tidak disembelih. Tidak disembelih adalah bangkai. Ikan sembelih tak? Jadi bangkai tak? Kenalah mengaku dulu bangkai, sebab takrif dah dapat tadi. Takrif bangkai adalah binatang yang tidak disembelih. Habis tu makan nantilah dulu. Cerita sekarang, bangkai adalah binatang yang tidak disembelih, dia bangkai. Sembelih tak putus 2 urat bangkai. Tentulah lebih kurang kan. Jadi maksudnya binatang yang tidak disembelih adalah bangkai. Maka sabda Nabi menyebut, dengan maksud dia, ada 2 bangkai yang dihalalkan bagi kamu. Kan? Apa dia? Belalang? Jadi maknanya ikan tu apa? Bangkai lah. Mengaku dulu. Tapi Nabi kata dia halalkan bagi kamu bangkai. Halal apa? Halal makan. Ambil ikan, buh dalam poket semayang. Sah? Takut dah lah nak jawab. Tak sah. Udang kita sembelih nak makan.
Memang dia dah mati kita sembelih juga, potong tu bukan sembelih maksud tu. Masa tengah hidup-hidup, cepat sembelih. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada kita buat kerja macam tu. Okey. Udang adalah bangkai. Nabi kata, dia dihalalkan bagi kamu. Pernah satu peristiwa, sahabat Nabi, hadis ni nama hadis Tamim Ad-Dari dia panggil. Hadis berkaitan dengan Dajjal. Sahabat dia suka belayar. Sahabat Nabi, dia suka belayar. Satu hari tu dia dia tengah dia belayar, dia kehabisan air putih, air minum ni. Dia kehabisan air. Macam mana nak buat ni kan? Kemudian akhir sekali dia guna sikit-sikit sebab dia tak berani nak guna air laut tu. Dia guna minum sikit, buat ambil wuduk dan sebagainya. Kemudian dia tengok ada satu pulau, dia singgah pulau tu, ada manusia yang terikat. Akhir sekali dia tanya, kau siapa? Akhir sekali Dajjal. Saya tak nak cerita pasal tu. Tapi hadis nama hadis Tamim Ad-Dari, cerita berkaitan dengan Dajjal. Okey. Kemudian sahabat ni cerita kat Nabi. Nabi kata itu adalah Dajjal. Dia akan keluar nanti. Itu bukan perbahasan. Masa aku berjalan tu, masa aku berlayar tu, aku kehabisan air putih. Air minum lah, air untuk berwuduk, untuk mandi wajib, untuk minum ni habis. Kurang. Jadi aku buat, orang kata apa, jimat-jimat. Lain kali kalau jadi macam mana nak buat? Nabi kata apa kan? Air tu ada kan, air laut. Airnya halal bagi kamu. Airnya maksudnya halal bagi kamu maksudnya mutlak, dan bangkainya halal bagi kamu. Airnya mutlak dan bangkainya halal bagi kamu. Tapi kena mengaku dululah hakikat ianya bangkai kerana tak sembelih. Cuma Nabi bagi makan. Tapi dia tetap bangkai. Dia dimaafkan bagi makan, dia tidak dimaafkan bagi sembahyang. Sambal belacan dibuat daripada apa? Bangkai. Baru mengaku hakikat. Kita makan bangkai kita ni. Tapi Nabi bagi. Okeylah, Nabi bagi makan. Bangkai udang, bangkai ikan kecil, ikan besar, belacan dia campur semua. Baru nama belacan. Dia campur semua, tak kira. Campur semua. Blender, tumbuk jadi belacan. Kita ambil belacan, kita buat sambal belacan. Makan. Menitik sikit, kena sikit baju, makan. Dalam keadaan kita makan tu ada wuduk. Baru lepas sembahyang maghrib, makan. Kemudian tengok azan Isyak terus datang. Allahu Akbar. Memang Allahu Akbar. Memang masalah. Maka sembahyangnya pada mazhab Syafi'i tidak sah. Habis tu macam mana yang dah buat? Pada mazhab Maliki tak ada masalah, sah sembahyang. Macam tu kan. Kita ada 4 mazhab, Ahli Sunnah wal Jamaah. Cuma boleh ke nak main tukar-tukar macam tu? Tak boleh. Habis nak buat macam benda dah jadi. Benda dah jadi boleh taklid. Macam mana kita duk bertaklid, benda-benda yang masyaqqah, benda yang payah dekat Mekah tu kan. Bersentuh lelaki perempuan sebagainya kan. Kalau kat rumah berani ke buat? Isteri ada kat rumah. Abang nak pergi masjid dah ni. Salam. Dah ada wuduk ni, salam. Datang sembahyang, berani tak? Tak ambil wuduk. Tapi kat Mekah kena langgar dengan geng Syiah. Nak pergi ambil wuduk tak? Geng Syiah kan dia buat macam tu, geng Iran tu. Perempuan dia kuat tau. Dia buat macam ni. Macam tu kan. Ramai-ramai dung. Habis kita dia langgar. Tak pakai stokin. Dia pun pijak kaki kita. Perempuan. Batal tak wuduk? Tengah tawaf ni. Batal. Nak pergi ambil wuduk. Dia pun pergi ambil wuduk. Dah lah jauh. Ambil datang balik. Baru nak masuk, geng lain pun sampai. Beram. Allah pijak kaki pula. Pergi lagi ambil. Baru nak masuk kena lagi. Ini bila nak cukup 7 ni. Akhir sekali kita tahu kan, ada mazhab yang mengatakan tak batal, maka bertaklidlah pada mazhab tu. Tapi kat rumah buat tak? Kat Malaysia berani buat lah. Jadi maksudnya ketika masyaqqah waktu tu diluaskan. Dia panggil idza daqal amr, jika pekerjaan tu sempit, ittasa'a, maka dia luas. Maksudnya bila sempit baru luas. Jika dah luas tak boleh nak luaskan lagi. Tak boleh lagi. Jadi oleh kerana itu masalah lah. Sekarang tu kadang-kadang inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Solat dapat mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Dengan dia sembahyang tak dapat cegah pun. Macam tu juga. Kenapa aku duduk terasa lain macam juga? Kenapa duduk buat maksiat juga? Kenapa duduk tengok Hindustan yang joget-joget, yang gelek-gelek tu juga sembahyang tak tinggal ke? Boleh tengok Hindustan gelek tu, boleh tak? Boleh? Ya ke tak boleh? Tak, maksud tak boleh tu berdosa tak?
Ya tu maksudnya tak boleh. Memang semua orang tengok, tapi maksudnya boleh tu, boleh tak boleh tu berdosa tak? Ya ke? Ya ke tengok, memanglah tengok confirm bukan aurat siap gelek lagi. Tak payah Hindustan lah. P.Ramlee pun lah. Bukan P.Ramlee tu lah cerita dia. Kan berlambak, pakai ketat-ketat. Jadi siapa, semua pernah tengok P.Ramlee. Boleh tak saya cakap, semua berdosa? Sebab tengok aurat. Jangan macam tu. Okey, ada tak ustaz-ustaz yang syok nyanyi lagu P.Ramlee? Oh, berdosa juga. Kalau tidak macam ni dia tahu lagu tu jika dia tak tengok? Ada tak ustaz-ustaz yang nyanyi lagu Bollywood? Ada. Berdosa lah juga aku sebab dia tengok. Mestilah tengok. Takkan dengar je. Jawab tu kata jangan cepat sangat. Jadi bahas tu bahas lain. Tak boleh masuk dalam bab ni. Kita masuk bab apa? Bab lain jadi perbahasan tu ada dibincangkan. Macam mana melihat aurat di dalam air. Aurat reflect di dalam air. Dia tengok tu nampak aurat orang tapi tengok air. Zaman dulu air lah, sekarang cermin, TV tu sama lah macam tengok dalam air. Maka dibahaskan oleh ulama. Apa ceritanya? Masuk bab aurat nanti kita cerita. Tu nampak aurat manusia. Tu ada nanti. Ini sebulan 2 bulan lagi, 2-3 tahun depan lah lebih kurang. Aurat manusia. Kita masuk bab tu kita cakap. Sebab jika kita kata, oi tengok aurat orang dalam TV, jadi maknanya kita telah mengatakan orang-orang yang ada nama ni yang selalu kan cerita. Tak tengok ke cerita tu dia sebut tanah kubur. Tak tengok cerita tanah kubur. Ada tak ustaz cerita macam tu? Mestilah ada. Maknanya bila dia kata tak tengok ke cerita tanah kubur, maknanya dia tengoklah tanah kubur. Pernah tengok tak cerita tanah kubur? Ada aurat orang, berlambat aurat orang dalam tu. Maknanya ustaz tu dah buat kerja haram, dah buat berdosa lah. Oi, sedap cakap yang tu. Ya ke? Nanti dulu. Sabar dulu. Maknanya bolehlah tengok macam tu. Sabar juga. Habis tu macam mana? Tu cerita lain lah. Masuk bab tu nanti kita cerita. Sebab dia dipanggil domino effect. Tahu domino effect? Mesti tahu kan domino effect. Jatuh je satu, habis jatuh. Yang dia susun tu. Pap satu, jatuh semua. Maksudnya apa? Kita hukum satu, bukan habis kat situ aje. Tak boleh tengok aurat dalam TV. Haram. Bukan tak habis kat situ. Dia banyak domino effect lagi dia panggil. Banyak akan berkait. Habis orang ni, habis tu macam mana? Habis tu macam mana? Macam mana tengok berita? Berita pula haram juga. Sebab apa? Bukan pakai tudung pun. Panjangan tu. Mana haram tengok warta berita. Uish. Tu dia panggil domino effect. Dengan satu je cerita ni. Tengok aurat dalam TV haram. Habis jadi buletin utama haram. Kesan dia lah, kesan dia. Kesan daripada tu. Jadi janganlah dulu undur balik. Macam mana? Gantung dulu. Gantung tak bertali dulu. Sampai waktunya kita bahas. Sampai waktu. Sebab saya takut nanti kan dia cerita benda lain. Yang pertama, suci daripada najis yang tiada dimaafkan. Antaranya kucing. Kucing ni pernah masuk berak? Tak pernah lah. Jadi dekat punggung dia pastinya ada najis yang tak dibasuh. Maksudnya walaupun dia dah jilat ke apa semua, tetap juga tak najis lah. Dia nak suci kena basuh dengan air. Dia tak pergi sibuk flush. Mana ada dia buat kerja macam tu. Dia probe macam tu, lepas tu dia gesel. Ada sikit-sikit dia jilat-jilat tu cara dia. Kemudian selesai. Okey, maknanya dekat punggungnya adalah najis ataupun kesan-kesan najis. Mestilah ada. Okey. Kemudian dia masuk dalam air. Dengan maksud dia lari masuk dalam air ataupun dalam air lah kita kata, dalam kuah ke dalam air lah. Dalam air tu satu baldi. Lari dia nak minum ke, terplay on sikit jatuh, jatuh dalam tu. Kena tak punggung dia? Kena basah jeruk. Keluar balik, lari. Air tu tak najis tak? Air tu air. Yang dah kena punggung dia, yang dia tak pernah basuh berak. Bunyi macam pelik lah sikit. Saya cerita. Air itu dimaafkan dengan maksud mutlak. Boleh pakai. Kalau lalu. Nak ambil wuduk pun boleh. Boleh makan, boleh minum, boleh. Maknanya apa? Punggung kucing yang tak pernah basuh berak dimaafkan nisbah air. Dimaafkan bagi air. Dimaafkan bagi air. Jika dia masuk sendiri. Jika kita ambil bubuh, tak dimaafkan. Okey. Adakah dia dimaafkan bagi sembahyang? Kucing sembahyang? Bukan. Dia manja sangat dengan tuan dia. Tuan dia sembahyang at-tahiyatul mubarak, dia tengok. Dia tengok ni. Asyhadu an la ilaha illallah. Dia pun ingat nak main dengan dia. Dia pun main-main ni kan. Lepas tu dia duduk atas riba.
Dia dah baca lagi tahiyat ni. Sah tak sembahyang? Tak sah, batal lah sembahyang. Dia kena buang segera. Kalau dia tak buang, batal sembahyang. Dia masuk dalam air, air boleh minum. Dia dimaafkan bagi air, tak dimaafkan bagi sembahyang. Tak dimaafkan bagi sembahyang. Dia lari-lari masuk dalam kuah, dalam gulai. Kita buat gulai nak buat kenduri. Buat kenduri, buat 2-3 ekor lembu, masak kawah besar. Masak. Kucing macam mana lagi, gaduh berebut perempuan, gaduh lagi buf masuk dalam tu, habis separuh, panas menggelegak ni, buf keluar lagi. Boleh tak? Dimaafkan, boleh makan. Kalau tak lalu, jangan makan, bagi jiran-jirannya. Jangan bagi tahu. Tapi boleh makan. Dia dimaafkan bagi air, dia tak dimaafkan bagi orang semayang. Bagi semayang dia tak dimaafkan. Najis yang ada kat punggung, ataupun kesan najis yang ada kat punggung yang tak pernah basuh tu, dia dimaafkan. Okey, istinja. Istinja ni basuh berak, basuh kencing. Tu bahasa Melayu. Bahasa Arab panggil istinja. Ada satu istilahnya istijmar. Istijmar adalah menghilangkan najis, kelebihan najis yang ada di punggung setelah keluar, yang ada di kemaluan setelah keluar najis, dia clear kan. Jika pakai air, namanya istinja, istilahnya. Jika pakai batu, pakai tisu, namanya istijmar. Jadi boleh tak kalau ada air, dia nak pakai tisu atau pakai batu juga? Boleh tak? Boleh. Kerana dia bukan mesti, dia option. Pilihan. Boleh. Walaupun air berlambak, dia boleh nak pakai tisu. Dia panggil istijmar. Itu bahas waktu nanti. Jadi ketika dia buang air besar, kemudian dia ambil tisu ke batu ke ataupun benda-benda yang kesat, dia sapu sekali, 2 kali, cukup syarat-syaratnya, maka dah tak ada dah lah, dah clear dah lah. Kalau tengok putih lah. Tapi pasti ada kesan-kesan bau, mesti ada punya kan. Dia ambil wuduk tanpa basuh, dia semayang. Sah tak semayang dia? Sah semayang. Habis tu ada najis sikit-sikit, dimaafkan bagi semayang. Dimaafkan bagi semayang. Dia pun masuk dalam bathtub, bubuh air, bathtub bubuh air, terjun, semua mutanajis air. Menyebabkan dia punya badan sekali mutanajis, sebab air kena dah pula. Tadi dimaafkan bagi semayang? Ya, dimaafkan bagi semayang. Tak dimaafkan bagi air, mutanajis air. Sebab dia bukan 2 kolah dalam bathtub tu, tak sampai 2 kolah, tak sampai. Mutanajis semua. Jadi dia pun ambil buih, mandi air mutanajis. Tak apalah, dia tak tahu. Okey. Dimaafkan yang ada sikit tu, dimaafkan bagi sembahyang tu, ada kesan-kesan tadi tu, hanya pada dirinya sendiri. Jika dia pijak kaki orang sebelah batal sembahyang. Kerana dia dimaafkan pada tuan punya punggung, tak dimaafkan pada orang lain. Jika dia pijak atas kaki orang sebelah, jiran dia punya makmum sebelah, macam tu, jejak orang sebelah tu batal sembahyang. Kerana najis yang ada di punggung dia. Kau ajar tu. Dan dia wajib bagi tahu. Dan orang tu kena sembahyang balik. Kenapa kau pijak? Dia dimaafkan bagi tuan badan, dia tak dimaafkan bagi orang lain. Jika dia mendukung orang tu, orang yang mana? Yang tak basuh berak tadi, dalam keadaan dia buat dengan batu ataupun tisu aja. Dukung orang tu. Kenapa dia dukung orang tu? Buat masalah dulu, sekejap lagi tengok dia akan dukung orang tu sambil-sambil sembahyang. Boleh. Tapi tak sah sembahyang, kerana dia telah menanggung najis yang ada di punggung orang tu, kerana tak basuh tadi. Tapi orang tu sembahyang sah. Okey, kembali kepada masalah yang masuk akal pula. Kita tahu sembahyang pegang anak, dukung anak boleh. Sah. Nabi masa sujud, cucu-cucu dia naik atas dia. Cerita tu masyhur cerita tu. Sahabat kata, kenapa lama sangat ni, turun wahyu ke apa? Akhir sekali baru bangun. Sebab apa? Sayyidina Husain dengan Hasan duduk main, duduk naik atas tu, duduk atas tok wan dia. Lepas tu sahabat tanya, kenapa? Apa salah lama sangat? Dia kata, cucu aku duduk main, aku biar dia puas dulu baru aku bangun. Soalannya, kita pun nak buat macam tu. Dan kita tengok sahabat-sahabat dalam kitab mana tulis, boleh sembahyang sambil dukung anak. Tadi cerita macam kelakar tadi, punggung orang tadi. Ini baru masuk lah. Sama je sebenarnya. Dia kias lah, sama je. Dia pun, boleh lah. Dia pun pegang baby. 1-2 tahun kan? Sembahyang. Jika ada
diapers dalam tu ada najis, tak sah sembahyang dia. Walaupun dia dukung. Okey, tak ada. Dah lap habis dah. Dia ambil dia buang yang kecil lah, kata buang yang kecil, dia buang, buang. Ambil wet tissue. Syup. Wangi lagi. Malah ada antibakteria, menghilangkan 99.99% bakteria. Buang. Tukar yang baru. Sembahyang tak sah juga. Kenapa? Ada najis dekat punggung dia yang dia tak basuh, tak lalu air mutlak. Maka dia sembahyang tak sah. Walaupun Nabi buat ada cara. Dia pun buat macam tu juga. Anak yang dipegang tadi anak perempuan, baby perempuan, tapi dalam keadaan tak basuh. Bila tak basuh, kekal jaga punggung tu mutan najis. Tapi budak tak sembahyang, tak ada masalah lah. Tapi yang dia pegang tu menanggung, tak sah sembahyang ni. Itu anak perempuan. Anak lelaki macam ni? Anak lelaki ada najis, tak ada najis, tak sah juga sembahyang. Saya tengok sekarang ni fenomena telah berlaku. Fenomena yang pelik telah berlaku. Pergi mana-mana, orang baca hadis, terus dia amal tanpa lalu hukum fiqh. Terus amal. Dia pun pegang anak sembahyang. Letak anak. Sujud. Pegang anak balik. Duduk atas sujud. Okey. Pertama dari segi 3 gerakan. Jika dia dapat kawal, tak ada masalah. Maksudnya tak sampai 3 gerakan. Tak ada masalah. Yang kedua, anak tu anak lelaki. Bila anak lelaki, tak sunat lagi. Bila tak sunat lagi, batal sembahyang. Habis tu cucu Nabi, mereka sunat pada hari yang ke-7. Orang Melayu sunat umur 12, nak masuk darjah 1. Jadi macam mana tu? Tak sah sembahyang. Habis hadis ada. Hadis kena lalui ke hukum fiqh. Kena proses dulu. Hadis tu bahan mentah. Bila bahan mentah, kena proses. Mana boleh makan ayam? Tak boleh makan ayam. Muntah. Kena masak. Masak tu ulama Imam Syafi'i, Imam Maliki tu dah masak tu. Masak. Campur semua. Baru sedap. Baru jadi hukum. Jika makan macam tu, muntah. Ambil daripada ayat Quran. Ambil terus. Amal terus. Muntah. Tak boleh. Tak mampu kita. Jadi cari chef. Chef masak. Dalam masalah makanan. Dalam masalah hukum fiqh, cari ulama yang telah masakkan. Jadi ada kulub maksudnya. Kulfah di selaput bawah tu, itu najis. Itu najis. Bila budak lelaki ada tak sunat lagi, najis. Kerana itulah jika dia semayang sebelah ayah dia, dia pijak kaki ayah dia, batal ayah dia. Kerana menanggung najis di kulub. Kulub. Dari satu lagi, kulub. Saya ada kawan namanya Kulub Syarif. Kita orang gelak kat dia. Nama bapak engkau ni tak ada nama lain bagi nama Kulub. Bagilah nama lain. Datang tok guru kata, mu bodoh. Kata, oh kena bodoh sebiji. Sebab kita dok gelar dia. Kenapa? Kulubun Syarif. Hati yang sangat mulia. Bukan kulub. Qaf lam ba, kulub. Kulub tu kan hati. Qalbun. Kita kata kulub. Kena kan tak guru. Lepas tu nama kulub. Yang ni bukan kulub tu. Kulub. Dekat kulfah tu, bawah tu ada najis yang putih tu. Tu najis. Jadi anak lelaki tak boleh dukung untuk sembahyang, kecuali sunatkan dia pada hari yang ke-7. Hari yang maksudnya sunat dululah, tak kisahlah hari ke berapa pun. Tu sikit berkaitan dengan najis. Pun dah 8.44 dah, 45 dah. Macam mana kalau dalam hidung? Memang tak masuk, memang masuk 2 je lah maksudnya. Dalam hidung macam mana? Dalam mulut, dalam hidung, dalam mata. Ada kita beringus. Kita pun kan buang ingus. Ingus najis tak? Tak najis. Boleh makan? Nampak? Tak semestinya tak najis boleh makan. Kan nampak? Boleh kita oh ya, tak ya juga Kalau tahi telinga tu tahi tak? Najis tak? Tahi telinga najis tak? Tak, habis panggil tahi. Oh, kadang-kadang bahasa tu kena perhalusi juga. Tahi hidung? Tak najis, tak ada masalah. Ambil tahi hidung pun dalam poket sembahyang. Orang cakap tak segar je lah. Tapi tak ada masalah. Sebab namanya, kita nama dan tahi, tapi dia bukan tahi. Bukan najis lah maksudnya. Tak najis. Jadi, kita sesama, lama-lama, dia luka kat dalam ni. Sebab dia ada lembut kan kat dalam ni. Dalam maksudnya dalam ni.
Pup, keluar darah. Sebab dia luka, keluar darah. Kita buang, sembahyang. Sah sembahyang? Tak sah. Tak sah. Kerana apa? Kerana dia najis dalam hidung. Kan kita dah ambil tisu, buang. Nak menyucikan najis dengan air mutlak, bukan dengan tisu. Jadi kena basuh lah. Ya. Habis kalau macam mana? Tak sah lah sembahyang dia. Habis tu, dia zahir ke batin? Dalam masalah wuduk dia zahir batin. Ni sampai sini. Dia panggil khayshum. Ni khayshum. Yang dengung tu kan, dia khayshum nama dia. Masuk jari tak boleh pergi. Itu dia panggil khayshum. Tempat tak boleh pergi tu. Okey. Yang boleh masuk tu, zahir ke batin? Kadang-kadang hidung sendiri pun tak tahu. Hidung sendiri pun tak tahu. Tu kata perbahasan ni orang dewasa, bukan budak-budak. Okey, masuk. Yang tak boleh masuk tu adalah bab panjang ni lah semua kan. Ini zahir ke batin? Dalam bab wuduk dulu. Dalam bab wuduk zahir batin? Batin. Jika dia zahir, wajib masuk air dalam hidung. Pada mazhab Hanbali, dalam ni adalah zahir. Dalam masalah wuduk. Kerana tu bagi mereka wajib istinsyak dia panggil. Ambil air wajib. Tak buat macam tu tak sah wuduk. Mazhab Hanbali. Mazhab Syafi'i yang dalam ni adalah batin. Kerana itu tak wajib istinsyak. Hanya sunat je masuk air dalam hidung. Itu dalam masalah mandi wajib dan masalah wuduk. Masalah sembahyang dia adalah zahir. Jadi jika ada tai hidung tak payah cuci. Tapi jika ada darah wajib cuci. Cuci dengan air. Air mutlak wajib masukkan. Macam mana dengan mulut? Dah sebut dah tadi mulut kan. Mulut sama juga dalam masalah sembahyang dia adalah zahir. Dalam masalah wuduk dia adalah batin. Jadi satu lagi mata. Dalam masalah mandi wajib ataupun wuduk dia adalah zahir ke batin? Senang je. Selama ni buat macam mana? Jawab yang tu lah. Barulah senang je. Dalam masalah ni biji mata ni biji mata. Bukan mata, biji tu. Zahir ke batin? Dalam masalah tak sebut masalah lagi. Dalam masalah wuduk dan mandi wajib. Dia ada batin ke zahir? Batin. Kerana tu tak wajib pun masuk air dalam tu. Baru semalam orang tanya, 2 malam lepas. Ada orang kata wajib masuk air. Ambil paip. Rabun tak lama. Mengangai aku kadang-kadang sekarang. Pelik-pelik lah. Okay. Dalam masalah wuduk dan mandi wajib, dia adalah batin. Kerana itu tak wajib masuk. Dalam masalah sembahyang, dia zahir ke batin? Dalam masalah sembahyang lain. Dalam masalah sembahyang, dia adalah zahir. Jika ada najis dalam mata, maka tak sah sembahyangnya jika tak basuh. Jika ada tarik mata, tak sah. Boleh? Tarik mata tu najis tak? Tak. Bukan tarik mata saja je. Bukan tarik mata. Tarik mata tak najis. Jika ada najis dalam mata, macam mana najis dalam mata? Kalau dalam kitab-kitab yang lama, kitab-kitab Turath yang lama, dia bagi contoh bubuh air kencing dalam mata. Orang dulu dia sakit mata merah tu, dia tak ada eye more. Dia tak ada eye more. Jadi untuk mengelokkan antara ubat yang dia bubuh mata dia bagi elok merah, mata merah tu lah yang berjangkit tu, dia bubuh air kencing dan campur dengan susu unta. Itu ada khasiat-khasiat tertentu lah. Kalau doktor kaji rupanya ada alkali lah, itu benda macam tu, alkali campur gini jadi macam ni, jadi menyebabkan elok. Atau orang dulu cerita, orang dulu bubuh air kencing, habis tu masa tu tak ada air more. Macam mana nak pakai mana? Nak macam mana? Mata merah ni. Macam mana? Orang cakap dia belasaka pula. Belasaka apa? Bukan. Macam mana? Macam mana nak buat? Jadi dia akan gunalah dia punya pengalaman. Itu yang dia makan nak kayu lah, makan tu lah, manjakani, tak manjakani lah. Itu sama daripada orang dulu. Orang dulu punya petua dia panggil. Petua. Jadi antara petuanya, dia bubuh dalam mata dia air kencing. Soalannya, boleh ke berubat dengan najis? Boleh. Jika tak ada ubat lain. Yang duk enjek kat perut tu. Enjek kat perut tu semua najis dulu tu. Babi tu, moral lazah lagi. Apa injek kat perut? Injek kat pusat. Benda apa? Insulin. Dulu semua tu babi tu. Tapi tak dia beritahu. Teruk hungguh kan? Kata negara Islam. Buatlah satu insulin daripada lembu. Kadang panas hati kata. Benda lain dok buat. Kereta dok buat. Sedangkan kereta boleh je import. Pakai je kereta luar, apa masalah? Buat habis banyak juta, ratus juta untuk
teknologi tu. Tapi benda tu nak pergi haji tu, masuk enjet tu lah yang nak pergi haji tu. Dulu bukan daripada lembu tu, babi. Lepas tu yang enjet insulin dekat perut kat pipi pusat tu, semua babi. Boleh ke? Soalannya, boleh ke berubat? Boleh berubat dengan najis, murah lazah sekalipun jika tak ada ubat lain. Cuma dalam masalah ni kita geramlah juga. Buatlah kajian apa. Stoplah kejap buat kereta ke, buat benda-benda, buat bangunan-bangunan tinggi-tinggi tu lah, stop kejap, buat kajian ni. Siap boleh jual daripada negara lain lagi. Kerana nak buat daripada lembu, tapi sekarang dah ada dah. Ni cerita dulu. Yang dulu. Yang nak injet tu. Semua nak pergi haji kena injet. Sebelum pergi haji dah masuk babi dulu dalam badan dah. Tapi boleh ke? Boleh. Nak cerita berubat dengan najis tu boleh. Jika tak ada ubat lain, tak ada masalah. Yang kata Nabi pernah suruh sahabat yang sakit perut, cirit-birit. Ketika waktu tu dia suruh ambil air kuncir unta tu, kemudian ada campuran-campuran jugalah untuk minum. Sekali orang baca hadis tu tak tengok dalam YouTube. Dia ambil ni sunnah. Dia pergi dah lah beli air kuncir unta. Gong. Merah bulu lama. Bukan macam tu. Kenapa apa dia kata Nabi suruh minum itu sunnah. Tu cari YouTube. Minum air kencing unta. Tengok dia orang minum. Diorang pergi dengan serban dengan apa, lepas tu ada hitam yang bulat tu. Dua tu kan, yang kena pakai tu kan. Masya Allah. Sunnah. Beli berapa? 10 rial apa? Ada sebab pergi dia ambil gong. Kita air liur keluar habis kat mulut-mulut. Tengok ada kembang. Sabar dulu, lalu ikut konvekah, masuk ikut hadis macam tu je dah jadi. Memang Nabi suruh, tapi ada campurannya, ada sebabnya. Waktu tu sahabat tu sakit perut, cirit-birit. Campur, minum sikit, campur dengan air. Waktu tu, sekarang tak boleh haram. Kenapa? Berlambat ubat. Kenapa? Jika tak ada ubat, dia main sunnah gong minum. Balik ni cari. Lepas tu memang tak lalu makan malam ni kalau tengok. Dia salah apa minum air kecil unta. Boleh berubat. Jadi kembali balik ke pangkal jalan cerita tadi. Dia ambil air kencing, campuran tertentu, ada kata campur dengan apa yang menumpang pokok tu, orchid. Ambil orchid, campur air kencing sikit, adalah dia punya campuran tertentu, titik dalam mata, tak lama, sehari 2 hari sihat. Okey, bukan nak cerita pasal tu. Nak cerita adalah ubat. Sekarang tak boleh dah pakai tu sebab ada ubat. Dulu ni. Jadi najis dalam mata dia ada najis lah. Itu lah cerita dia. Nak sembahyang ambil uduk. Pada uduk hukumnya batin dalam mata, tak payah basuh. Tapi dalam masalah ni wajib dia basuh. Kerana ada najis dalam mata, itu tak dimaafkan bagi sembahyang. Jadi dia wajib ambil macam tu lah, aku tak tahulah orang dulu buat macam mana. Tu dalam kitab ada bagi contoh, jika memasukkan air kencing dalam mata, maka wajib dia basuh sebelum dia sembahyang. Apa benda orang dulu buat kerja-kerja macam ni dia kata, pada dia yang tak erti. Jika najis dalam mata, jadi hidung, mata, mulut sampai makhraj khilaf. Ada kata kha, ada kata ha. Dia ada makhraj ni kat sini. Dia ada ha bulat. Tu makhraj. Tu kena baca tajwid lah. Kalau ataupun Google tengok gambar orang lukis gambar, lepas tu dia letak huruf tu kan. Makhraj. Dia panggil ha tu dekat bawah. Tu ha. Dia ada alif, dia ada atas sikit, tu buat dalam, dalam juga, bawah tu, atas sikit, satu lagi tu border, tu border, kha tu juga border, khilaf kat situ, soalannya, betul, ghin, depan dah, qaf, semua depan dah tu, semua duduk depan dah. Okey, sekarang mana zahir, mana batin? Kat mana? Makhraj apa? Zahir, batin. Yang kata dalam tu batin, zahir tu, makhrajnya apa? Makhrajnya dekat kha. Jadi kha kat mana? Buat kat mana tu? Ke atas zahir, ke dalam batin. Muntah keluarnya dalam perut, apa yang ada dalam perut keluar sehingga makhraj kha. Baru tahu bila kha keluar je namanya muntah. Yang perut ni kita muntah adalah najis. Muntah najis. Jika keluarnya dalam perut keluar ke zahir, mana zahir? Tu kena tahu kha tu, keluar ke kha haram telan balik. Kerana telan najis.
Wajib komo ghar-ghara. Wajib. Kerana nak semayang tadi. Kalau tidak, tak sah semayang dia. Kerana ada najis dalam mulut. Najis yang mana? Najis dalam perut yang keluar ke zahir. Zahir tu mana? Kha. Kha tu. Oleh kerana tu, pastikan kat mana dia keluar. Kalau tidak, muntah lah namanya muntah. Muntah najis. Oleh sebab tu, kena tahu dia punya tu. Jadi, dia punya tempat kha. Setengah ulama mengatakan ha. Dia dekat je. Kha dengan ha bawah sikit. Kha atas sikit. Kat situ. Jadi dalam masalah mulut sembahyang pastikan tidak ada najis. Kha ke atas qaf, ba lagilah ba duduk kat sini, ta duduk sini, semua duduk kat depan tu hingga kha kena clear daripada najis. Ha tak ada masalah ada najis masuk dalam lah, maksudnya batin. Okey, hidung mesti pastikan nak semayang suci daripada najis. Tempat yang tak boleh masuk jari. Jari orang normal lah. Normal macam ni. Masuk hidung sampai tak habis. Sampai tak boleh pergi. Waktu sampai tak boleh pergi, itu semua kena suci daripada najis. Daripada darah najis dan sebagainya. Kecuali tai hidung lah. Sebab tai hidung bukan najis. Wajib suci ketika nak semayang. Lebih dalam pada tu, tak ada masalah. Maksudnya dalam ni ada najis, tak ada masalah. Tempat yang tak boleh masuk, biasanya satu ruas je. Tak tahulah hidung sampai dalam. Tapi biasa ni macam ni je. Okey, itu adalah masalah hidung. Masalah mulut. Masalah mata, yang itu je. Macam ni je. Itu je lah, biasa je lah. Maksudnya macam ni tu. Habis. Masalah telinga pula. Last. Kat mana zahir batin? Sama juga. Tempat yang tak boleh masuk jari yang paling kecil. Itu adalah zahir. Kerana itu korek telinga tak batal. Dengan tangan. Kalau masuk yang tu kan batal. Masuk dalam. Maksudnya zahir dengan batin, tempat yang kita nak korek tu, tempat yang tak boleh masuk jari maksimum, itu semua zahir. Selain daripada itu adalah batin. Jadi zahir. Jika ada darah, telinga berdarah. Telinga berdarah. Darah dia pun lap. Dalam ni je letak macam ni. Ada lah. Ambil lap. Ada kat sini. Maknanya dekat zahir tu. Telinga dalam ni ada jerawat ke, ataupun telinga dalam gegendang dia berdarah ke, tak kisahlah. Ni letak. Okey, dah clear. Dia pun ambil wuduk. Ambil wuduk, muka, tangan semua. Telinga pun sapu macam tu je. Tak basuh betul-betul. Maka dia sembahyang dia tak sah. Dia kena basuh telinga, wajib. Kerana ada najis di zahir. Habis kalau dekat dalam tu, batin. Mana dia punya border dia tempat yang tak boleh masuk jari. Tempat tak boleh masuk jari, semua zahir. Jadi kalau masuk dalam, dia adalah batin. Pukul 9 lah, kejap je. Baru cerita 2. Yang ketiga, masuk waktu. Yang keempat, menghadap kiblat. Yang kelima, menutup aurat. Kemudian yang keenam, mengetahui rukun ataupun kaifiat. Panjang lagi ni. Sambung bulan depan. Dalam masalah yang ketiga, tanda. Masuk waktu. Macam mana nak tahu masuk waktu? Senang aja ni. Pacak je. Kan? Pacak je kat depan tu. Tahulah masuk waktu. Pacakkan kayu. Wallahu alam. Kita sambung dalam masalah apa malam ni? Lupa dah. Malam ni apa? Lupa. Masalah apa malam ni? Niat dah habis. Muka, basuh muka. Dalam masalah kita belajar malam ni pukul 10. Apakah dia muka? Apakah dia muka? Malam ni pukul 10 ni, apakah dia muka? Takkan tak tahu muka? Tengok dalam ni. Saya nak tanya malam ni. Tahu tak, kenal tak muka tu apa? Ni muka tak? Ni muka. Ni hidung? Ni muka ke? Ni muka. Ni. Apakah dia muka? Ni. Ada apa? Rambut tumbuh kat sini. Bulu. Rambut. Muka tak tu? Jika muka wajib. Waktu ketika wuduk. Tu je lah. Tujuan nak kenal muka untuk kita nak ambil wuduk. Jadi kerana nak ambil wuduk kena basuh muka. Jadi muka tu apa? Muka ni ya. Kejap. Ni muka tak ni? Yang kecil ni. Sudah dah baru tak ingin nampak muka ni. Ni. Awak ni yang telinga kecil. Bukan telinga kecil, yang ni apa benda nama anak telinga ke apa nama ni? Muka tak? Ni muka tak? Ni, janggut muka tak? Kalau muka wajib basuh, kalau tak muka tak wajib. Ni, segmen. Panjang ada. Panjang. Jika muka wajib basuh. Jika tak muka tak wajib basuh. Sebab wuduk kena basuh muka kan? Ambil orang perempuan lah. Syup selak belakang ni kan? Sup.
Yang perempuan, orang lelaki jarang. Orang lelaki dia potong siap-siap, settle. Sup, masuk dalam. Okey. Yang mana itu adalah sideburn dia panggil. Ni, sideburn. Dia pun masuk kat sini. Ambil wuduk. Jika dia adalah muka, tak sah wuduk dia. Jika dia adalah kepala, sah wuduk dia. Cerita muka je pun. Bila ada jambang yang lebat, wajib basuh sampai ke dalam tak? Wajib basuh sampai ke dalam tak? Jika dia terlalu dia lebat, tak wajib basuh sampai ke dalam, luar je. Sunat je basuh sampai ke dalam. Selati tu sunat. Jika janggut dia ataupun jambang dia tak lebat, wajib sampai ke dalam. Soalannya, nak tahu lebat tak lebat macam mana? Cerita muka je pun. Macam mana kalau ada keluar jari satu dekat muka dia? Wajib basuh tak ketika tu? Ada dua hidung, ada dua kepala. Apa lagi? Masalah-masalah tu lah. Wallahu alam wa ilmuhu atam. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.